Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi muttaqin. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pada hari ini selama 30 minit tuan-tuan dan puan-puan akan bersama dengan saya bagi kita mentadabbur ataupun memahami, meneroka ayatul kursi, ayat yang ke-255 daripada suratul Baqarah. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Mungkin ada di antara kita yang telah pun menghafaz ayatul kursi. Bahkan ianya adalah merupakan ayat yang sering kali kita baca dalam kehidupan seharian kita, terutama setiap kali selepas menunaikan solat fardu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ada di antara kita yang tidak mengetahui apakah rahsia ataupun manfaat daripada kita mengamalkan ayatul kursi ini. Baik, insya-Allah pada hari ini kita akan cuba meneroka makna ayatul kursi ini. Baik. Ayatul kursi ini adalah merupakan ayat yang ke-255 daripada suratul Baqarah. Mungkin ada di antara kita yang merasakan ayat ini lebih daripada satu. Kerana kita akan waqaf ataupun berhenti di tempat-tempat yang tertentu. Namun, ayat ini hanya satu ayat sahaja daripada suratul Baqarah, iaitu ayat yang ke-255. Baik. Kenapa ayat ini dinamakan ayatul kursi? Baik, sebagaimana surah ataupun ayat-ayat lain dalam Al-Quran, sesuatu surah itu akan dinamakan sempena dengan kisah yang terdapat dalam surah tersebut ataupun kalimah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah tersebut. Sebagai contoh, surah An-Nas. Kenapa dia dinamakan An-Nas? Kerana di dalam surah An-Nas itu disebutkan perkataan An-Nas. Begitu juga dengan ayatul kursi, tuan-tuan. Ayatul kursi ini dinamakan ataupun dipanggil sebagai ayatul kursi kerana di dalam ayat ini terdapat kalimah kursi yang insya-Allah sebentar lagi kita akan lihat apakah maksud ataupun makna kursi ini. Baik. Ayatul kursi ini bermula dengan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Walaupun kita seringkali memulakan ayatul kursi ini dengan wa ilahukum ilahun wahidul la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Namun wa ilahukum itu adalah ayat daripada surah yang lain. Ayatul kursi bermula dengan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Jadi kalau bila kita nak menulis, tuan-tuan puan-puan, kita mulakan dengan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tapi kalau nak baca, terpulang pada kita lah kalau nak memulakan ayatul kursi ini dengan wa ilahukum ilahun wahidul la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Baik. Ayatul kursi ini adalah ayat yang mempunyai kedudukan yang tinggi dan ayat yang agung. Kenapa, tuan-tuan? Kerana ayatul kursi ini mengandungi penerangan mengenai kehebatan dan keagungan serta kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang tidak terbatas. Baik, mungkin ada di antara kita yang tertanya-tanya kenapa ayatul kursi? Bagaimana pula dengan suratul Fatihah? Bukankah suratul Fatihah itu juga adalah surah yang agung? Baik, di sini ingin saya jelaskan bahawa terdapat perbezaan antara surah dan ayat. Ayat yang paling agung di dalam Al-Quran adalah ayatul kursi. Manakala surah pula adalah suratul Fatihah. Begitu juga dengan malam dan juga hari. Malam yang paling agung adalah malam Al-Qadar, Lailatul Qadar. Manakala hari yang paling agung bagi umat Islam adalah hari Arafah. Baik. Sekarang mari kita lihat apa pula dalil ataupun petunjuk ataupun hujah
yang menyatakan keagungan ayatul kursi ini. Baik, dalam sebuah hadis Muslim yang diriwayatkan oleh Ubay bin Ka'ab, pada suatu hari Nabi SAW memanggil Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ini tuan-tuan digelar sebagai Abul Munzir. Dalam sebuah hadis Nabi bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, "Ya Abul Munzir, atadri ayu ayatin min kitabillahi ma'aka a'zam?" Wahai Abu Munzir, adakah kamu mengetahui apakah ayat di dalam kitab Allah yang paling agung? Maka Ubay bin Ka'ab pun berkata, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Sehinggalah hujung ayat. Baik. Di dalam ayat ayatul kursi ini, struktur ayatnya memuji serta mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disebut oleh Ibnu Kathir dalam tafsirnya, ataupun ulama kontemporari iaitu Dr. Yusuf Al-Qardawi juga menyebut bahawa terdapat 10 elemen yang menunjukkan keagungan dan keesaan Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini. Mari kita lihat apakah 10 elemen yang menyatakan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kalau kita lihat maksud ataupun terjemahan ayatul kursi ini, kalau tuan-tuan lihat pada slide yang saya tayangkan, sengaja saya meletakkan warna-warna berbeza dalam ayat ataupun dalam terjemahan ini. Ini bagi menunjukkan ke 10 elemen yang menunjukkan keagungan dan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, bermula dengan Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Kemudian yang tetap hidup, Al-Hayyul Qayyum, yang kekal selama-lamanya mentadbirkan sekalian makhluk. Sehinggalah kepada ayat yang terakhir, iaitu Dia yang maha tinggi darjat kemuliaannya, lagi maha besar kekuasaannya. Jadi dalam ayat kursi ini tuan-tuan dan puan-puan, Allah Subhanahu wa taala introduce dirinya kepada hamba-hambanya. Jadi daripada ayat ini kita dapat mengenali Allah, mengenali sifat dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, seterusnya mari kita lihat siapa pula Ubay bin Ka'ab ini tuan-tuan. Kenapa Ubay bin Ka'ab ini yang Nabi SAW tanya, bukan para sahabat yang lain? Baik, untuk makluman tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, Ubay bin Ka'ab ini adalah Sayyidul Qurra, iaitu penghulu ataupun ketua kepada Qari. Kalau kita pada zaman ini, mungkin orang yang digelar Sayyidul Qurra ini adalah orang yang pandai bertarannum, orang yang pandai melagukan Al-Quran. Tetapi di kalangan sahabat Nabi, Ubay bin Ka'ab ini digelar sebagai Sayyidul Qurra kerana Ubay bin Ka'ab ini membaca, menulis, memahami serta mengamalkan ayat-ayat Al-Quran lebih daripada sahabat-sahabat yang lain. Sebab itu Nabi SAW dan para sahabat menggelarkan Ubay bin Ka'ab ini sebagai Sayyidul Qurra. Baik, dalam sebuah hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, bagaimana Nabi SAW menyebut kepada Ubay bin Ka'ab bahawa Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan Nabi SAW untuk membacakan ayat Al-Quran kepada Ubay bin Ka'ab. Lalu Ubay bertanya kepada Nabi, adakah Allah Subhanahu wa taala menyebut namaku, ya Rasulullah? Lalu Rasulullah SAW pun menjawab, ya, Allah Subhanahu wa taala telah menyebut namamu padaku. Maka apabila Ubay mendengar jawapan Nabi SAW ini, maka Ubay pun menangis. Bayangkan tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kalau bos sebut nama kita pun mungkin kita rasa bangga. Kalau pembesar-pembesar sebut nama kita, kita rasa bangga. Ini kan pula Nabi Muhammad SAW yang menyebut nama kita.
Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kalau kita nak seperti Ubay yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut namanya, maka kita hendaklah berdamping dengan Al-Quran sebagaimana yang dilakukan oleh Ubay bin Ka'ab. Janganlah malu kita mempelajari Al-Quran. Mungkin ada di antara kita yang telah pun meningkat usia yang masih lagi belum mampu membaca Al-Quran dengan baik. Buang segala sifat malu yang ada pada diri kita. Carilah guru-guru untuk kita mempelajari Al-Quran. Ada orang kata, Ustaz, saya ni dah tua, lidah pun dah keras. Mana ada keras tuan-tuan dan puan-puan. Kalau anggota dan juga lidah kita keras, sudah tentu kita tidak lagi berada di dunia ini. Baik, oleh itu saya ingin berpesan kepada diri saya dan tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah. Dampingilah Al-Quran. Lazimilah hidup kita dengan membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Paling-paling tidak pun sehari kita membaca dalam satu muka surat. Kalau tak mampu nak baca satu muka surat, bacalah satu dua ayat sebagai menghiasi hidup kita dengan Al-Quran. Baik, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Al-Quran ini apa sahaja yang berkaitan dengannya, ianya semuanya mulia. Al-Quran itu sendiri, ayat itu sendiri adalah kalamullah, kata-kata Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian wahyu yang disampaikan kepada Nabi SAW dibawa ataupun disampaikan oleh malaikat Jibril. Siapa Jibril ini tuan-tuan? Jibril adalah malaikat yang paling mulia, ketua kepada segala malaikat. Kemudian Al-Quran ini pula diturunkan pada bulan Ramadan. Ramadan pula adalah bulan yang paling mulia. Pada malam Al-Qadar, malam yang paling mulia. Kepada siapa Al-Quran diturunkan? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu nabi yang paling mulia dalam kalangan anbiya dan rasul. Baik, jadilah kita sebagai ahlul Quran, orang-orang yang mendampingi Al-Quran. Baik, sekarang mari kita lihat pula apakah keistimewaan ayatul kursi. Baik, sebagaimana yang disebut oleh Al-Imam An-Nawawi, di dalam ayatul kursi ini terdapat 7 usul al-asma' dan sifat. Apa 7 usul ini tuan-tuan? Yang pertama sekali ilahiyah, iaitu ketuhanan. Yang kedua wahdaniyah, iaitu keesaan. Yang ketiga hayah, iaitu hidup. Yang keempat al-ilm, iaitu mengetahui. Yang kelima al-mulk, iaitu yang berkuasa mentadbir kerajaan dunia dan langit. Yang keenam al-qudrah, iaitu kekuasaan. Manakala yang ketujuh al-iradah, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala maha mengkehendaki atas apa yang dia hendak. Baik, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, seterusnya mari pula kita lihat fadilat ataupun kelebihan ayat kursi. Baik, fadilat ataupun kelebihan ayat kursi ini sebagaimana yang disebutkan dalam hadis riwayat An-Nasa'i. Ini yang kita kena ambil perhatian. Nabi SAW bersabda, man qara'a ayatal kursi dubura kulli salatin maktubatin lam yamna'hu min dukhulil jannah illa al-maut. Apa maksudnya tuan-tuan? Barang siapa, kata Nabi, yang membaca ayat kursi setiap kali selesai daripada salat, maka tidak ada perkara yang akan menghalangnya untuk masuk ke syurga melainkan kematian. Mungkin ada di antara kita yang bertanya, Ustaz, bukan ke lepas mayang baca Fatihah? Sebenarnya suratul Fatihah kita baca dalam salat, sebagaimana yang Nabi sebut, la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat seseorang itu sekiranya mereka tidak membaca suratul Fatihah. Jadi selepas solat, especially solat fardu, kita disunatkan oleh Nabi SAW membaca ayatul kursi sebagaimana yang disebut dalam hadis yang saya bacakan tadi. Baik.
kat mana? Okey. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya mari kita lihat keistimewaan Ayatul Kursi sebagaimana yang disebut oleh Al-Imam An-Nawawi. Al-Imam An-Nawawi menyebut bahawa di dalam Ayatul Kursi ini terdapat 7 usul ataupun 7 elemen yang menunjukkan keagungan asma dan sifat, nama dan juga sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ilahiyah, iaitu ketuhanan. Yang kedua wahdaniyah, keesaan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga hayah, Allah itu hidup. Yang keempat al-ilm, Allah Maha mengetahui. Yang kelima al-mulk, Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa. Yang keenam al-qudrah, Allah Maha berkuasa. Dan yang ketujuh al-iradah, Allah Subhanahu wa taala itu Maha berkehendak. Seterusnya kita lihat pula kelebihan Ayatul Kursi ataupun fadilat ayat kursi. Baik. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Umamah, Nabi SAW bersabda, "Man qara'a ayatul kursi dubura kulli salatin maktubatin lam yamna'hu min dukhulil jannah illa al-maut." Rasulullah bersabda yang bermaksud, barang siapa yang membaca ayat kursi setiap kali selepas solat fardu, tidak ada apa yang akan menghalangnya daripada memasuki syurga melainkan kematian. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, para sahabat sebaik saja mendengar hadis daripada Nabi SAW berkaitan dengan kelebihan mengamalkan ayatul kursi selepas solat fardu ini. Mulai daripada saat itu para sahabat tidak lagi meninggalkan bacaan ayatul kursi selepas solat fardu. Jadi apa tunggu lagi tuan-tuan dan puan-puan? Kalau kita sibuk mana sekalipun, setiap kali selepas kita selesai menunaikan solat fardu 5 waktu sehari semalam, lazimilah dengan membaca ayatul kursi. Kalau tak sempat nak duduk selepas kita solat, sambil-sambil kita berjalan keluar daripada masjid, sambil-sambil kita menunggang motor ataupun membawa kereta keluar daripada tempat kita bersolat, bacalah ayatul kursi. Kerana apa? Kerana kita dijanjikan syurga yang tidak ada apa-apa yang dapat menghalang kita daripada masuk syurga kalau kita amalkan ayatul kursi ini melainkan kematian. Jadi maknanya nak masuk syurga ni tunggu mati saja. Bagi orang-orang yang melazimi ayatul kursi selepas setiap kali solat fardu. Seterusnya, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala akan memelihara dan menjauhkan kita daripada gangguan syaitan jika ayatul kursi ini dibaca sebelum daripada tidur. Ini juga dijelaskan dalam sebuah hadis riwayat Abu Hurairah, yang mana Abu Hurairah telah berjumpa dengan syaitan yang cuba untuk mempengaruhi Abu Hurairah untuk memberikan bekalan makanan yang disimpan dalam gudang. Kemudian pada dalam hadis tersebut, pada malam terakhir, pada malam yang ketiga, syaitan ini telah pun berpesan kepada Abu Hurairah untuk amalkan ayatul kursi ini sebelum tidur. Dan apabila keesokannya Abu Hurairah bertemu dengan Nabi SAW, Nabi berpesan, benar apa yang diungkapkan oleh syaitan itu, namun syaitan ini adalah pendusta. Pendusta kerana apa? Kerana telah berjaya mempengaruhi Abu Hurairah untuk mendapatkan bekalan makanan daripada gudang simpanan makanan. Kemudian yang ketiga, pada waktu bila kita nak baca ayatul kursi ini, pada waktu pagi dan petang. Jadi mungkin pagi-pagi sebelum kita memulakan kerja, bacalah ayat kursi. Begitu juga dengan pada waktu petang, selepas selesai kita membaca ayatul kursi ini, selepas selesai kita bekerja, bacalah ayatul kursi. Jadi kesimpulannya, ada 8 kali yang kita kena baca ayatul kursi, tuan-tuan dan puan-puan. 5 kali iaitu selepas
selesai solat fardu, 2 kali pada waktu pagi dan petang, dan yang terakhir sebelum kita tidur. Sebelum kita tidur tu tuan-tuan dan puan-puan, janganlah sambil-sambil duk baca handphone, sambil-sambil duk baca Facebook, kita baca ayat kursi. Tenangkan diri selepas kita berwuduk itu, bacalah ayatul kursi sambil-sambil kita menghayati makna dan juga maksud ayatul kursi ini. Baik. Sebagai akhirnya, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, sama-samalah kita melazimi ayatul kursi ini dalam kehidupan kita. Lebih-lebih lagi, setiap kali selepas kita menunaikan solat fardu, mudah-mudahan dengan fadilat ataupun kelebihan yang dijanjikan oleh Nabi SAW, kita akan terselamat daripada gangguan syaitan. Lebih-lebih lagi, pada zaman kita dipenuhi dengan ujian dan pancaroba dalam hidup kita ini, kita dapat dijauhi daripada gangguan syaitan yang senantiasa akan menghasut dan juga mengganggu umat manusia. Selain daripada itu, kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar amalan-amalan ma'thur yang diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini akan melayakkan kita memasuki syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya rasa sekian saja daripada saya untuk perkongsian pada kali ini. Mudah-mudahan kita akan bertemu lagi dalam acara yang lain. Wabillahil muwafiqil hadi ila sawa'is sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.